katakan apakah cabaran yang pernah dilalui sejak bermula Puan Abby melakukan perubahan sebagaimana sekarang ini. Apa bentuk cabaran yang telah pun dilalui? Mudah-mudahan dia menjadi panduan untuk orang lain yang juga mahu mengikut jejak tetamu kita pada malam ini. Dipersilakan. Takbir. Alhamdulillah. Saya suka dengar orang sambut bila seseorang sebut takbir tu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada semua muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini. Ramainya macam dah berkelah kat sini. Saya suka suasana ni sebab susah kita nak kumpul umat-umat Muhammad dalam satu majlis begini. Saya seronok berada dalam majlis ilmu macam ni. Saya tak sangka penghijrahan saya akan membawa saya ke satu situasi yang saya jarang-jarang lalui sebelum ni. Saya suka nak dengar ceramah, tapi sekarang saya dijemput untuk selalu berada, dan saya rasa sangat bersyukur kepada Allah dengan jemputan-jemputan yang meraihkan saya. Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih pada semua, pada urus setia, pada pihak yang sudah menjemput, Al-Fadil, Ustaz Nasaruddin, Hasan Tantawi. Baru kali jumpa. Ini macam ketat sikit, Ustaz. Itu mesra, ini macam ketat sikit. Kenapa? Saya minta maaf sebab saya mesra orangnya. Jadi bila mungkin untuk majlis-majlis macam ni, ataupun mungkin antara lelaki dan perempuan, dia memang ada memang perlu jaga. Jadi kalau kat atas ni tak apa Ustaz kan, di halayak ramai kan Ustaz. Okey, yang berbahagia Ustaz Kamal Syarif, terima kasih kerana sudi sebentar dengan saya. Saya dengar Ustaz hebat orangnya. Sebelum saya berada di peta-peta macam ni, saya tak pernah jangka pun. Saya tak pernah sangka pun. Saya tak pernah didedahkan dengan suasana-suasana macam ni. Oh begini rupanya orang berjuang untuk agama. Sebelum ni saya tak tahu. Sebelum ni saya menerima yang saya ini dilahirkan sebagai seorang Islam. Keluarga pun macam tu. Saya tengok dikelilingi pun orang keliling saya pun, sebab saya berada di Kuala Lumpur, orang keliling saya pun macam tu. Tak banyak yang terlalu menekankan cara-cara hidup Islam tu, yang mana macam okeylah, orang raya, kita raya. Saya tengok yang pergi sembahyang Jumaat, alhamdulillah masih bernyawa di Kuala Lumpur. Saya tengok bila menyambut kelahiran, memang yang beragama Islam akan mengazankan bayi. Memang benda tu memang dah jadi budaya pada yang beragama Islam lah. Tapi saya tengok kehidupan yang harian tu tak terlalu dititik beratkan mengikut ajaran Islam. Maksudnya mungkin tak didedahkan ataupun dah memang terbiasa macam tu. Tapi bila mati, kalau mayat atau jenazah tu tak diuruskan dengan cara Islam, marah. Ada keluarga yang marah. Kenapa anak saya kan, kami beragama Islam. Tapi kau nak ikutkan, sebenarnya kita masa hidup tu, yang saya nampak dan saya sendiri lalui sebelum saya berhijrah nak jadi lagi baik ni, saya tak nak jadi sebelum tu saya nak cakap, ada orang macam ejek-ejek saya, Ustaz. Saya kat sini datang bukan sebagai alim ulama, memang jauh sangat lah. Bukan sebagai ustazah, saya datang cuma nak mencari redha Allah. Saya nak share je apa yang saya rasa sebagai seseorang umat Muhammad yang diberi hidayah oleh Allah. Itu je. Saya tak datang pun nak tunjuk alim, tak ada. Saya tak ada apa-apa pun. Jadi saya berterima kasih juga pada Ustazah Salamia Muhammad Noor, Ketua Muslimat Pahang kan?
Saya baru kenal. Yang gelak lah. Saya baru kenal, saya rasa seronok sangat sebenarnya berdamping dengan setelah berhijrah. Tuhan bukakan jalan untuk saya di majlis-majlis ilmu macam ni. Banyak sangat saya jemputan untuk majlis ilmu macam ni. Saya berdamping dengan para ilmuwan agama. Saya dapat jumpa Ustaz Nasaruddin Hasan Tantawi dah 2 kali. Saya dapat ilmu baru. Saya jumpa Ustaz Kamal Syari baru sekali, insyaAllah. Ustaz Kira cakap kata ni okay. Saya jumpa Ustazah. Jadi saya rasa seronok. Jadi saya harap pun begitu juga pada umat Muhammad yang ada dekat sini. Kita dapat share sedikit sebanyak ilmu yang ada pada mereka yang bijak pandai dan bijak agama ni. Macam saya, hadirnya saya di sini sebenarnya ikutkan sedari awal saya memang kurang arif tentang politik. Saya tak ambil tahu langsung pun sebab saya tak tahu. Yang saya tak nampak sebagai orang biasa yang tiada pendedahan tentang dunia politik ni, yang saya nampak, kenapa lah orang yang asyik gaduh je tak biasa. Macam tu yang saya nampak. Saya rasa macam tu juga orang lain. Jadi bila berlakunya bersih, bila berlakunya beberapa orang kata senario-senario yang jadi keadaan kelam kabut dekat Kuala Lumpur tu, ramailah yang kita ada Facebook, ada Twitter kan, semua angkat status kata kenapalah bodoh sangat lawan ni, kenapalah bodoh sangat lawan tu. Jadi bila saya dah didedahkan dengan perjuangan-perjuangan yang melibatkan Islam, saya makin faham kenapa keadaan tu berlaku. Dan sebenarnya saya terbuka hati juga nak jadi antara pejuang-pejuang Islam yang ada. Cuma orang kata Allahu Akbar. Cuma orang kata saya belum sampai ke satu tahap yang boleh saya rasa untuk bagi tahu pada semua orang yang kita ikutlah ajaran Islam tu sebaik-baiknya. Macam saya, alhamdulillah, syukur sangat Tuhan bagi hidayah. Saya kalau boleh saya nak jadi sebaik-baik manusia. Saya tak nak buat apa yang Allah larang. Saya nak orang-orang di keliling saya pun rasai apa yang sama macam saya, sebab kita semua semestinya nak masuk syurga. Takkan ada yang nak masuk neraka tak? Nak masuk syurga semua. Jadi kalau nak masuk syurga kena buat apa? Buat Islam. Apa jawab? Buat Islam. Kalau kita nak masuk syurga, jadi kita kena ikutlah suruhan apa yang diperintahkan. Dan bila saya nampak senario yang mana kalau dulu masa zaman-zaman Nabi, saya sekarang dalam tahap nak mencari guru untuk lebih arif tentang bidang ni. Saya sekarang ni banyak membaca dan saya sekarang ni bila berdamping dengan selalu berdamping dengan ustaz-ustaz, jadi saya mengharapkan jodoh saya dengan ustaz juga. Taklah main-main. Iklan. Tambah ilmu. Siapa ustaz kat sini? Wah, macam. Tak ustaz tak masuk lah. Saya sebenarnya suka dengan suasana macam ni. Kita seagama, kebanyakannya Melayu yang beragama Islam. Saya suka berada dalam suasana ni sebab saya nampak tak ada hasad dengki, tak ada fitnah-memfitnah. Saya rasa benda-benda macam ni memang kita patut pupuk, kita patut jadikan budaya pada negara. Jadi saya mengharapkan sesuatu perubahan yang baik untuk agama saya. Walaupun saya bukan siapa-siapa, tapi saya nak jadi contoh yang baik untuk semua. Macam sekarang, alhamdulillah, walaupun saya baru dapat hidayah, kalau dulu ditanya tentang perubahan saya dulu dengan sekarang, saya dah menutup aurat macam dulu. Walaupun saya tak menutup aurat, tapi saya baik je Ustaz. Tak ada buat pelik-pelik sangat. Alhamdulillah, saya tak jauh, saya dekat. Hati saya tu selalu je ada agama. Saya didik anak-anak saya takut anak saya buat perkara yang pelik-pelik, tak mau. Biar saya jahat, tapi anak saya baik. Macam tu. Dari kecil saya suruh anak saya mengaji.
saya suruh anak saya pergi sekolah agama supaya anak saya dalam hati dia ada agama. Maksudnya dia selalu ingat dengan Islam. Macam saya dari kecil, mak ayah saya suruh pergi ngaji. Jadi bila saya walaupun satu ketika saya terleka dengan dunia, tapi alhamdulillah bila batas tu ada, maksudnya bila saya dari kecil ditanamkan dengan agama, maksudnya agama tu ada diletakkan dalam hati saya. Jadi alhamdulillah saya tak tersasar jauh dan saya nak makin dekat dengan agama. Jadi bila saya faham yang makin dekat, sebenarnya saya tahu je wanita Melayu beragama Islam bila dah akhir balik memang kena tutup aurat. Tapi masa tu tak sedar diri. Tak sedar diri. Wah, saya rasa macam cantik sangat rambut lepas tu kan. Masa tu saya dah baik lah, dah baik. Alhamdulillah takut. Sekarang takut sangat kalau saya tak sembahyang. Sekarang saya takut sangat. Saya rasa saya lagi cantik begitu tu. Allah Akbar. Jadi saya rasa tak ada masalah langsung sebenarnya kalau kita menutup aurat, kita nak berpakaian cantik, kita kena asalkan benda tu tak melanggar syarak. Saya rasa saya faham sangat bila kita menutup aurat tu. Pada saya, bila saya faham tentang aurat, saya tahu yang boleh nampak untuk perempuan muka dan tapak tangan saja. Betul Ustaz? Ustazah? Jadi saya cuba tutup sebaiknya. Dan saya mengharapkan juga benda tu bagi kebaikan walaupun tak banyak, sikit pada kebanyakan muslimat di sini. Di belah-belah selatan ni saya tahu memang kuat sangat agama dia. Jadi saya mengharapkan juga, memang kebanyakan ni pakai tudung. Tapi bila orang sibuk sangat kata kalau tutup aurat tu orang sibuk pasal tudung aja. Tapi sebenarnya kalau kita pakai tudung, kita biarkan, maksudnya kita pakai t-shirt yang tangan pendek tu, saya rasa tak dapat makan juga, tak? Tak lulus. Ataupun kita tak pakai, tak menutup kaki. Macam saya dengar ceramah ustaz-ustaz, macam Ustaz Azhar, adalah ustaz semalam, saya jumpa banyak ustaz dah. Sampai lupa lah. Ustaz Saifuddin, dia kata tak apa, tak pakai stocking, asalkan tutup dah. Macam mana pula ni? Tak pakai stocking tutup. Mungkin labur, tapi labur mana sangat baju kita. Jadi sebaiknya, kalau boleh, kalau kita dah pakai tudung tu, alang-alang. Kita tutuplah sekali tangan dengan kaki, ya Ustaz? Tak gitu? Saya dah buat pakai penuh. Jadi macam saya pakai stocking. Stocking saya beli kat Maidin je. Harga dia RM4 je. Jadi kita dapat makan penuh. Betul? Allahu Akbar. Saya sepentas dengan Bob Lokman dalam pada gurau. Saya suka dengan Abang Bob. Sebab Abang Bob pada saya dari dulu, walaupun sebelum dia berhijrah, bila saya bercampur dengan dia, hati budi dia memang baik. Jadi bila saya dah berhijrah, saya dapat sepentas dengan Abang Bob. Saya kata, macam ustaz sangat. Tapi tak adalah sampai jatuh cinta, sebab saya baik sangat dengan Abang Bob. Bila saya sepentas dengan dia, saya tengok dia bercakap dengan mana dengan surah, mana dengan apa, dan saya mengharapkan jugalah satu hari saya kira macam tu. Takbir! Okey, itu saja yang saya dapat kongsikan untuk sesi pertama ni Ustaz. InsyaAllah sekejap lagi kita sambung lagi. Wallahu a'lam.